Peningkatan kes bunuh diri, penderaan domestik serta kecelaruan mental ketika era COVID-19 ini amat membimbangkan. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan turut menyumbang kepada peningkatan kes berkaitan kesihatan mental. Di Malaysia, statistik panggilan bantuan yang diterima Talian Bantuan Sokongan Psikososial yang diwujudkan sejak 25 Mac 2020 daripada tempoh 1 Januari hingga 18 Jun 2021 adalah sebanyak 122,328 panggilan dan 89.4% daripada jumlah tersebut berkait rapat dengan isu-isu psikologi kesan daripada pelbagai masalah sosial seperti kehilangan punca pekerjaan dan pendapatan, hilang tempat bergantung, pergaduhan antara ahli keluarga dan masalah rumah tangga. Sehingga Mac 2021, PDRM telah merekodkan sebanyak 336 kes bunuh diri. Jumlah ini jauh lebih tinggi berbanding tempoh yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 631 kes bunuh diri dilaporkan pada 2020, manakala 609 kes pada tahun 2019. Konsep bunuh diri didakwa menular berdasarkan fenomena yang dikenali sebagai peniruan atau weather effect. Aksi-aksi ini kerap kali disajikan di media sosial sejak akhir-akhir ini yang secara tidak langsung memberi impak kepada penerima maklumat yang sedang mengalami kecelaruan dan masalah mental. Dan yang paling merisaukan apabila kognitif negatif ini merebak, ia akan menimbulkan satu elemen copycat, satu elemen di mana mereka meniru ataupun mereka terduduk ataupun mereka berkongsi, mereka akan terperangkap dalam elemen suasana kognitif, emosi negatif itu. Satu kajian dilakukan oleh sekumpulan penyelidik daripada Universiti Malaya di antara 12 Mei hingga 5 September 2020. Mengikut demografi, golongan muda khususnya pelajar, wanita dan mereka yang menghadapi masalah kewangan lebih terdedah kepada gejala kesihatan mental dan hasil kajian jelas menunjukkan telah berlaku peningkatan tahap kemurungan, kegelisahan dan tekanan sepanjang tempoh kajian. Sistem insuran pekerjaan merekodkan seramai 99,696 pekerja diberhentikan antara Januari hingga 27 November tahun lalu akibat penularan COVID-19 dan kebanyakan mereka adalah daripada industri bukan keperluan. Individu yang terkesan terus menderita penyakit mental akibat tekanan ekonomi secara berterusan, selain sekatan aktiviti sosial dan terpaksa berkurung dalam jangka masa yang panjang. Kanak-kanak turut menerima impak kesihatan mental kesan daripada pelaksanaan sekatan secara berterusan akibat pandemik. She started crying. She said, please let me go see other kids. I'll wear 2 masks. Samantha came up to them and she just started crying and she said, you get to go to school. It's not fair. You can make friends and I just have to go on poopy Zoom. Pensyarah kanan Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, Dr. Syed Muhammad Syed Abdullah berkata berdasarkan tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti pada 2019, hampir setengah juta kanak-kanak dikesan berdepan dengan masalah mental dan kemunculan sekatan ketika pandemik COVID-19 ini mengeruhkan lagi keadaan dengan gangguan mental kanak-kanak seperti stres dengan pembelajaran dalam talian dan demam kabin atau rasa terperangkap. Stres pasca trauma atau PTSD dalam kalangan bekas pesakit COVID-19 yang mengalami simptom lanjutan, keluarga atau petugas kesihatan yang berdepan dengan kes atau kematian akibat COVID-19 turut menjadi penyumbang kepada peningkatan kes kesihatan mental. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam sidang media pada 27 Jun 2021 berkata, kajian yang dijalankan terhadap 893 petugas kesihatan di Malaysia mendapati 53.8% daripadanya mengalami tekanan melampau disebabkan hal peribadi, dengan paling tinggi direkodkan dalam kalangan pegawai farmasi dan petugas kesihatan peringkat daerah. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, tanda-tanda dan gejala kemurungan adalah seperti sedih berpanjangan, hilang minat terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti yang biasanya mendatangkan keseronokan, cepat letih dan tidak bertenaga, perasaan pesimistik dan mudah putus asa, perasaan bersalah, rasa diri tidak berguna, gangguan tidur, hilang selera makan, percubaan bunuh diri, rasa tidak tenteram dan mudah marah,
kurang daya tumpuan dan ingatan, sukar membuat keputusan, simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadaman, kurang nafsu seksual, pergerakan menjadi terhad, kaku atau menjadi resah gelisah dan mudah cemas atau fobia. Sekiranya anda mendapati diri, keluarga atau rakan-rakan memerlukan bantuan atau hikmat nasihat, berikut adalah senarai nombor yang boleh dihubungi.